Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sistem amaran awal banjir dilaksana sebagai panduan untuk pindahkan penduduk terjejas. Menurut Timbalan Perdana Menteri, tindakan itu berdasarkan kelaziman banjir yang berlaku saban tahun. Koordinasi semua pihak telah dilakukan supaya pemindahan dapat dibuat lebih awal. Tiada cadangan untuk kawal selia tambang e-hailing. Jelas Menteri Pengangkutan, pelbagai faktor harus diambil kira seperti kesesakan trafik, cuaca, jarak serta jumlah permintaan dan penawaran. Pihaknya terbuka menerima maklum balas memandangkan penentuan harga lantai tambang e-hailing adalah kompleks dan perlu diimbangi antara pemandu dengan pengguna. 10 bilion ringgit diperuntuk untuk sumbangan tunai rahmah tahun ini. Tahun lalu, 8 bilion ringgit disediakan. Timbalan Menteri Kewangan 1 menyatakan pemakluman status kelulusan permohonan akan dilakukan menerusi 3 cara. Semakan ke diri, hantar surat kepada penerima atau menerusi khidmat pesanan ringkas. Tiada cadangan untuk gubal akta khusus berkaitan 3R. Memandangkan akta sedia ada sudah mencukupi kawal selia isu berkenaan. Timbalan Menteri Dalam Negeri tegaskan sebarang isu yang menyentuh perkara itu akan disiasat PDRM berpandukan peruntukan undang-undang menerusi Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan dan Akta SKMM. Kemuka tuntutan palsu kepada perkesor berjumlah RM74,000. Pengarah Syarikat Pendidikan mengaku tidak bersalah melakukan perbuatan itu 2 tahun lalu. S. Ramamurti dituduh mengemukakan borang butiran palsu 10 pekerja menerusi insentif program Penjana Kerjaya 2.0 sedangkan mereka bukan pekerja di syarikatnya. 14 Disember, sebutan semula kes. Perintah reman terhadap 7 suspek bagi membantu siasatan kes rogol remaja perempuan berusia 15 tahun dilanjutkan hingga Khamis ini. Terdahulu kesemua suspek direman 6 hari berhubung kes itu yang dilakukan di sebuah rumah di Kijal tahun lalu. Suspek berusia 14 hingga 19 tahun. Lebih 38,000 liter diesel bernilai RM82,000 dirampas di sebuah jeti persendirian di Pasir Panjang Port Dickson. Pengarah KPDN Negeri Sembilan memaklumkan lori, tangki dan kapal turut disita. 8 lelaki termasuk 5 warga asing ditahan untuk siasatan lanjut. Di Bukit Kayu Hitam, 4 pemandu lori trailer warga Thailand ditahan kerana menyeludup lebih 3,000 diesel bersubsidi bernilai RM8,000. Rampasan dilakukan Kastam Kedah minggu lalu. Turut disita lori trailer yang diubah suai dipercayai bagi menyeludup barangan kawalan itu ke negara jiran. Jabatan Perkhidmatan Veterina Terengganu rampas lebih 9,000 kilogram karkas babi yang tidak disembelih. Rampasan dibuat di rumah sembelihan Blesen di Bandar Permaisuri Setiu. 2 individu ditahan dan nilai rampasan dianggar lebih RM246,000. Daging babi itu dipercayai untuk dihantar ke Kuantan, berkemungkinan dibawa masuk dari Thailand. Lelaki yang dikhawatiri hilang selepas keluar memancing di tali air Kampung Pasir Jenderis Ipoh ditemukan lemas pagi tadi. Mayat Muhammad Asrul Afendi Syazali, 36 tahun, ditemukan tersangkut di jambatan oleh orang awam pada jarak 2.3 km dari lokasi mangsa dipercayai hilang. Tiada laporan PDRM dan SPRM dibuat terhadap dakwaan wujudnya unsur habuan, umpan dan ugutan terhadap ahli parlimen pembangkang yang menyokong Perdana Menteri. Tegas Menteri Dalam Negeri, jika ada laporan berkaitan isu tersebut, kerajaan akan bertindak profesional bagi menguruskan laporan terbabit. Dalam pada itu, proses ekstradisi bekas anggota UTK Sirul Azhar Omar tidak dapat dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri jelaskan ini kerana Sirul telah dijatuhkan hukuman mati di negara ini sedangkan Australia tidak iktiraf hukuman itu. Sirul Azhar yang didapati bersalah bunuh Altantuya Syaribu hanya boleh dibawa pulang jika hukuman terhadapnya penuhi prinsip dual criminality, iaitu membawa hukuman yang sama di Malaysia dan Australia. Tiada kompromi dan siasatan telus akan dijalankan terhadap anggota PDRM terlibat salah laku. Ketua Polis Negara mengulas mengenai tangkapan ke atas 3 anggota polis di IPD di Ibu Negara yang disyaki terlibat mengurung dan memeras wang daripada seorang lelaki warga asing.
Tular di media sosial kejadian penculikan lelaki warga Bangladesh yang juga wartawan media antarabangsa. Bendung gejala buli, jumlah warden ditambah 63% di sekolah berasrama penuh setakat Ogos tahun lalu. Jelas Menteri Pendidikan, tindakan menempatkan satu pegawai perhubungan terdiri daripada anggota polis di setiap sekolah bagi memastikan pelajar tidak terdedah dengan sebarang ancaman. Sejuta kanak-kanak disasar menerima pendidikan awal menerusi program Tabika Pratafis, Tabika Kemas dalam tempoh sedekad. Kira-kira 10,000 tabika kemas seluruh negara terlibat. Jelas Timbalan Perdana Menteri menjelang 2026, institusi pendidikan itu mampu melahirkan 100,000 hufaz kanak-kanak. KKDW baiki 5,100 rumah yang terjejas banjir di Pahang pada 2021 dan 2022 dengan peruntukan RM75,000 bagi setiap kediaman. Timbalan Perdana Menteri menyatakan daripada jumlah itu RM9,000 disumbang Kerajaan Negeri Pahang. Perolehan 14 buah bot berserta peralatan berjumlah RM259,000 turut diluluskan. Selain peruntukan bina 5 rumah penduduk yang terlibat banjir, projek pembangunan lembangan sungai bersepadu. Baik, banjir di Perak menyaksikan jumlah penduduk terjejas kini 230 orang daripada 68 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata 6 PPS masih dibuka di daerah Kerian, Hilir Perak dan Kinta. Dan di Perlis, 45 penduduk terkesan ditempatkan di PPS Dewan Titi Tinggi Hilir Padang Besar. Mereka dipindahkan berikutan kediaman dinaiki air susulan hujan lebat semalam. APM Negeri pantau situasi semasa melibatkan 22 hotspot di seluruh negeri dan sedia dipindahkan mereka yang terjejas jika perlu. Sementara itu di Kedah, penduduk terjejas berkurangan kepada 35 berbanding 44 individu tengah hari tadi. Kesemua mereka berlindung di PPS SK Balau Kubang Pasu. Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana APM Kedah berkata, pemantauan diteruskan anggota berikutan banjir belum reda. Dalam pada itu, Johor menerusi agensi terlibat telah menaikkan aras di beberapa jalan bagi mengelak laluan dinaiki air jika banjir. Esko menyatakan beberapa jalan yang rosak akibat banjir pada Mac lalu masih menunggu peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk dibaiki. Suku daripada peruntukan RM160 juta yang dipohon untuk membaiki jalan itu telah pun diterima segamat daerah paling terjejas. Bomba rancang bina pangkalan udara di wilayah selatan, pantai timur, Sabah dan Sarawak melibatkan anggaran kos RM200 juta. Ketua Pengarah JBPM berkata inisiatif itu bukan sahaja untuk berdepan bencana banjir bagi menghantar bekalan makanan dan logistik, malah membabitkan industri besar berisiko tinggi seperti di Pengerang Johor. Keempat-empat pangkalan udara berkenaan kini dalam proses perolehan tanah. Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima bayaran zakat perniagaan kira-kira RM65.37 juta bagi pihak PPZ Mawab. Sumbangan tahun 2022 dan 2023 diterima daripada 16 syarikat korporat, antaranya FGV Group, Lembaga Tabung Haji, TNB, Co-op Bank Pertama dan Bank Rakyat. Dan setakat bulan lalu, kutipan zakat perniagaan diterima lebih RM100 juta melibatkan kira-kira 3,000 pembayar. Langkawi terus jadi destinasi pilihan pelancong antarabangsa. Buktinya, hampir 2,000 pelancong dari benua Eropah dan Amerika tiba di Langkawi Cruise Terminal menerusi kapal pesiaran mewah dari Norway. Bulan ini hingga Disember nanti, 14 kapal pesiaran mewah bakal membawa masuk 22,000 pelancong asing. Manakala pada Januari hingga Mei 2024, kemasukan 28,000 pelancong antarabangsa menerusi 18 kapal pesiaran mewah. Laluan tertentu bas Bas Selangor sedia ada mungkin akan dihentikan bagi menggantikan perkhidmatan transit respon permintaan DRT. Pemberhentian berikutan kurang sambutan di lokasi tersebut sekaligus mengelakkan pembaziran. Jelas Esko Selangor, PBT diarah mengkaji semula laluan tersebut. Sementara itu, perkhidmatan DRT akan mula dilaksana November tahun depan. 4 lokasi perintis iaitu Puchong, Bandar Utama, Ampang dan Subang Jaya. Projek akan dijalankan 6 bulan sebelum perkhidmatan itu diperluas ke 8 kawasan lain.
Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan DRT, pengguna hanya perlu membayar RM2 setiap perjalanan dengan baki caj akan diberi subsidi. 1,265 perumahan setinggan dipindahkan sejak 2011 bagi beri laluan kepada projek ETS yang dijangka siap pada 2025. Exco Johor berkata kerja pemindahan juga melibatkan 65 rumah ibadah termasuk 41 kuil. Pemindahan dilakukan selepas mengambil kira faktor keselamatan awam serta berada dalam kawasan laluan projek. Madrid jangka syarikat peringkat pertengahan tempatan akan terus catat hasil ekspor positif tahun depan. Jangkaan itu impak penebusan pasaran baharu serta peluang daripada perjanjian perdagangan bebas sedia ada termasuk perjanjian dua hala yang disertai Malaysia. Tahun lalu, syarikat di bawah program pembangunan syarikat peringkat pertengahan telah merekodkan jumlah pendapatan tahunan secara kumulatif RM33.9 bilion. Kerajaan berhasrat mewujudkan pembiayaan peralihan tenaga dengan kerjasama sektor kewangan. Menurut Menteri Ekonomi, inisiatif itu sebagai langkah membantu syarikat yang tidak layak mendapat pembiayaan hijau meskipun terlibat projek peralihan tenaga. RM2 bilion diperuntuk menerusi Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara bagi pembiayaan projek peralihan tenaga. GX Bank Berhad, konsortium diterajui oleh Grab, melancarkan aplikasi betanya kepada 20,000 pengguna terpilih bermula hari ini. Ia susulan kejayaan ujian aplikasi beta dalam kalangan pekerja serta rakan kongsinya. GX Bank sebelum ini menjadi bank digital pertama beroperasi daripada 5 konsortium yang menerima lesen bank digital pada April 2022. Cadangan naikkan harga siling beras putih tempatan perlu disusuli dengan kajian terperinci. Semakan semula harga produk tersebut kritikal untuk masa depan rantaian bekalan beras khususnya golongan pesawah. Penganalisis berpendapat cadangan berkenaan juga perlu ambil kira kepentingan dan manfaat semua pihak terutama pengguna. Kali terakhir harga siling dinaikkan pada tahun 2008 dan ia kekal pada RM2.60 sekilogram hingga kini. Memasuki hari ke-38 serangan di bumi Gaza, 11,540 nyawa rakyat Palestin telah terkorban. Menurut Kementerian Kesihatan, lebih 28,000 cedera manakala sekurang-kurangnya 3,250 lagi masih hilang atau tertimbus termasuk kanak-kanak. Seramai 202 kaki tangan kesihatan dan 36 anggota pertahanan awam turut terbunuh dan 60 ambulans rosak. Seluruh semenanjung Gaza terputus talian komunikasi sekaligus sukar untuk hubungi pasukan kecemasan. Pejabat media Gaza berkata tindakan itu dibuat bagi sembunyikan semua jenayah perang dibuat Zionis Israel. Sementara itu, UNRWA pula beri amaran terpaksa tangguh operasi di Gaza kerana kekurangan bahan api. Bekalan telah pun terputus sejak perang terbaru bermula. Bayi di Hospital Al-Shifa, Gaza pula berdepan ancaman kehilangan nyawa. Hospital itu yang dikepung tentera rejim Zionis, kekurangan bekalan elektrik, air, makanan, ubat-ubatan dan peralatan. Kesemua bayi terpaksa diletakkan bersebelahan untuk wujudkan rasa hangat dan hanya pakai lampin. Ketua Jabatan Pediatrik bimbang dan tidak pasti berapa lama bayi berkenaan dapat bertahan. Hantar bantuan kemanusiaan guna payung terjun ke semenanjung Gaza. Itu jalan terakhir yang ada meskipun cukup mencabar. Pejabat PBB untuk hal ehwal kemanusiaan berkata, kaedah itu perlukan kos yang tinggi serta tidak mampan. Dia seru mereka amat berharap pihak berkaitan bersetuju untuk sediakan akses tanpa halangan dan berterusan. Paling mendesak, pembukaan lintasan Rafah bagi memastikan bekalan bantuan dapat dihantar. Baik, saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Azamudin Hussein. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.